Okey, semua ready Kita start lah cikgu rasa. Mana yang tak dapat masuk ni cikgu send video je lah. Okey, tengok soalan nombor 6. Sekumpulan murid menjalankan satu penyiasatan terhadap sebuah kereta mainan melalui jenis permukaan yang berbeza. Okey, kat sini dia dah tulis dah permukaan tu berbeza. Jadi permukaan yang berbeza ni apa yang kita boleh katakan? Mungkin ada permukaan yang kasar, mungkin ada permukaan yang apa? Yang kecil. Licin. Jadi macam mana kita nak tahu yang mana kasar, mana yang licin, kejap lagi kita boleh tengok dalam jadual. Okey, dekat sini keyword dia berbeza. Kalau berbeza ni kebiasaannya merujuk kepada pemboleh ubah dimanipulasi. Alright. Tapi tak apa. Sebab apa soalan ni senang? Sebab ada apa kat bawah soalan tu? Ada jadual. Okey, mereka mendapati jarak yang dilalui oleh kereta mainan adalah seperti berikut. Okey, daripada jadual yang kita ada ni, yang dia bagi ni, kita tahu dah yang belah kiri ni apa, yang belah kanan ni apa. Yang kiri ni jenis permukaan. Ini pemboleh ubah apa? Boleh ubah dimanipulasi. Pemboleh ubah dimanipulasi. Ataupun kita boleh tulis kat sini PUDM. Lama tak buat ni, mungkin takut orang dah lupa kan? Kalau ni apa boleh tahu? Okey, jarak yang dilalui kereta mainan ini ialah PUBB. PUBB. Alright, kita dah ada PUDM, dah ada PUBB. Jadi senang untuk kita jawab soalan seterusnya. Okey, kita cuba analisis data daripada keputusan yang dia bagi. Ada berapa jenis permukaan kat situ? 3. Okey, dia bagi tahu tak jenis permukaan tu jenis macam mana? Dia tak bagi tahu kan? Tak. Dia hanya bagi tahu nama je, X, Y dan Z. Tapi berdasarkan jarak yang dilalui ni, kita boleh teka lah yang mana satu licin, yang mana satu kasar. Okey, kalau 50 cm, kereta mainan tu boleh bergerak sejauh 50 cm atas permukaan tu. Rasa-rasa kasar ke licin? Licin. Kalau 40? Okey, sedar lah Alright, kalau 30? Kasar. Right. Jadi kamu boleh anggarkan dia punya orang kata jenis kelicinan ataupun permukaan tu sama ada kasar ataupun licin daripada jarak yang dilalui. Okey, ada A, B, C, D, E. Semua ni KPS. Semua kita dah pernah belajar. Cikgu buat soalan ni sebab nak ulang kaji balik. Sebab KPS lah lama kita tak buat. Okey, sorry. Ada gangguan sikit tadi. Cikgu punya internet terputus tiba-tiba Okey. Right, kita sambung balik Okey, kita sambung balik tadi. Cikgu bagi tahu macam mana nak buat pemerhatian. Sebenarnya ada 3 cara, tapi yang paling mudah ialah kita buat secara perbandingan. Okey, perbandingan ni maksudnya kita gunakan satu perkataan yang paling sesuai untuk membandingkan antara ketiga-tiganya, iaitu perkataan paling. Kita guna perkataan paling. Okey. Dekat sini paling apa yang kita nak bandingkan? Jarak. Paling jauh. Jarak paling jauh. Jadi yang mana paling jauh? X. Permukaan X. Tapi teknik menjawab pemerhatian ni, kita jangan sebut jenis permukaan dulu. Kita tulis PUBB dulu. Jadi kalau ada pensel sekarang ni, cuba tulis dulu PUBB awak. Jarak yang dilalui kereta mainan pada permukaan X paling jauh. Dapat? Okey, cikgu ulang balik. Salin dulu PUBB dia. Jarak yang dilalui kereta mainan pada permukaan X paling jauh. Alright. Boleh? Boleh cikgu. Alright. Kalau boleh, cikgu nak teruskan soalan yang seterusnya. Tapi sebelum tu cikgu nak beritahulah. Pemerhatian ni, bila kita buat perbandingan yang paling ni, tak semestinya jawapan yang paling jauh sahaja yang betul.
Kalau kita ambil Z punya perbandingan boleh tak? Boleh. Boleh. Okey, cikgu. Okay, jadi contoh kalau kita ambil Z lah, contohlah jarak yang dilalui kereta mainan pada permukaan Z paling Dekat. paling dekat, paling pendek ataupun paling singkat. Mana-mana perkataan itulah sesuai. Okey, soalan B ialah soalan kemahiran membuat inference. Okey, inference ni maksudnya sebab. Sebab ni ialah satu yang tersirat. Dia tak ada jawapan dia dalam jadual tu. Dia ialah sesuatu benda yang tersirat. Apa pada jarak yang berbeza ni? Kenapa jarak ni berbeza? Apa yang tersirat di sebalik jarak ni? Kerana jumlah daya geseran pada permukaan X paling sedikit. Okey, bagi seorang jawapan dulu. Ada 2 orang cakap tadi. Siapa nak try dulu? Altaf dia cikgu dengar. Siapa? Tadi Altaf dengan siapa tadi? Saya. Okey. Cuba sebut jawapan. Kerana jumlah daya geseran pada permukaan X paling sedikit. Okey, betul. Pandai. Okey, terima kasih. Tapi soalan inference boleh tak satu je jawapan? Tak boleh sebab soalan inference ni berbagai jawapan asalkan sebab yang munasabah, logik lah. Tapi jawapan Kristina tadi tu berkaitan tentang daya geseran. Selain daripada jawapan tentang gaya geseran, kita juga boleh ceritakan tentang licin atau tak permukaan tu. Okey, cikgu bagi contoh jawapan cikgu. Kerana permukaan X paling licin. Ada tak perkataan licin dalam jadual tu? Tak ada kan? Maksudnya licin tu ialah sesuatu yang tersirat. Ataupun jawapan Kristina pun bagus tadi. Kerana jenis permukaan X mempunyai daya geseran paling sedikit. Awak kena ingat, kalau objek tu permukaan tu licin, daya geseran dia sikit. Kalau objek tu permukaan dia kasar, daya geserannya tinggi. Jalan tar tu daya geserannya tinggi ke rendah? Jalan tar. Tinggi. Sebab kasar kan. Alright. Okey, soalan C. Soalan C ni. Cikgu rasa cikgu tak payah bagi jawapan ni. Cikgu tanya je siapa nak jawab ni soalan C ni. Anis boleh Anis? Anis 6 excellent. Apakah tujuan penyiasatan ini? Jajak. Mesti mula dengan Untuk menyiasat hubungan di antara jenis permukaan dengan jarak yang dilalui kereta mainan. Okey, very good. Bagus. Tepat sekali jawapan tu. Untuk menyiasat hubungan antara jenis permukaan dengan jarak yang dilalui kereta mainan. Okey, ni cikgu rasa tak ada masalah kan? Siapa yang ada masalah soalan tujuan ni? Paling senang ni lah tujuan. Paling senang corak lah tapi tak ada kat sini. Right, soalan D. Sekiranya permukaan X ialah kepingan plastik. Katalah yang X ni ialah plastik. Okay, kita bayangkan dulu. Kalau permukaan yang diperbuat daripada plastik, okay, kasar ke licin? Licin kan? Okay. Licin. Right. Kemudian dia kata Y ialah permukaan kertas pasir. Kertas pasir tahu tak apa dia? Tahu. Kertas tahu. Sandpaper. Kertas pasir ni biasa kita guna dekat bengkel lah. Yang kita gunakan untuk nak gosok kayu. Oh, yang tu. Dia kasar lah permukaan dia. Soalan fungsi dia kalau kayu kan, lepas kita potong pakai gergaji kan, kadang-kadang dia ada tajam-tajam kat ujung tu kan, tapi kita nak dia rata, kita ambil sandpaper, kita gosok. Nanti dia akan membuatkan yang bahagian kasar tu jadi haus dan licin lah. Okay. Alright. Z kita tak tahu dan Z ialah soalan dia minta kita ramalkan. Kita nak ramalkan permukaan Z. Siapa boleh bagi jawapan? Okay, ada 2-3 jawapan yang betul ni. Permaidani. Okay, kita ambil jawapan satu. Permaidani. Lain? Permaidani ni rumput. Betul je ni. Permaidani. Rumput. Lagi? Jawapan lain? Yang cikgu tanya tadi tu, yang kat luar rumah awak tu? Yang depan rumah. Sufi kata tanah. Jalan raya boleh tu? Jalan tar. Cikgu sebut tadi kan? Jalan raya lah. Dinding boleh tu? Apa dia? Dinding? Alamak. Dinding macam mana awak nak letak kereta mainan tu? Jatuh kereta mainan tu. Dinding kan menegak.
Okey, cukuplah kot. Mungkin ada lagi jawapan lain tapi kita ambil yang ni lah sebab ni antara jawapan kamu. Semua jawapan tu boleh diterima. Kenapa? Sebab semuanya lebih kasar berbanding kertas pasir. Cuma awak janganlah kata cikgu kalau kertas pasir ni lagi kasar pada Permadani tapi tak sebenarnya. Kertas pasir tu taklah sekasar Permadani. Permadani dia sebab dia sebenarnya Permadani ni dia ada apa? Benang-benang, urat-urat benang yang banyak membuatkan dia kasar lah. Rumput pun kira kasar sebab dia tak licin, tanah pun boleh. Okay, pasir saja pun boleh. Ataupun jalan tak. Okay, last. Cukup untuk kita masa hari ni lah. Okay, cikgu padam dah ni. Alright. Padam ni sebab kita nak tengok soalan yang terakhir. Soalan terakhir soalan soalan E. Soalan E ni ialah soalan berbentuk pernyataan umum. Kalau soalan pernyataan umum ni, dalamnya mesti ada ayat yang mengandungi PUDM dan PUBB. Siapa ingat cara yang cikgu ajar ni dulu macam mana nak tahu PUDM kat mana? Ada cikgu beritahu dalam kelas. Macam mana kita nak tahu yang mana satu PUDM, yang mana satu PUBB? Ingat lagi tak? Yang kawan dibuli, yang kawan menggunakan saya dengan kawan digunakan saya. Okey, betul. Okey. Langkah pertama kita tengok pada perkataan ni. Cikgu pesan hari tu tengok perkataan dalam ayat tu ada tak perkataan dipengaruhi, mempengaruhi, bergantung kepada. Sebab itu bukan pemboleh ubah. Jadi kita buat apa? Kita bulatkan dulu ke, kita gariskan dulu ke supaya kita dapat membezakan antara kedua-dua pemboleh ubah tu. Okey, contoh. Jadi cikgu dekat sini cikgu bulatkan perkataan mempengaruhi. Jadi sebelum mempengaruhi dan selepas mempengaruhi ni adalah pemboleh ubah. Kemudian cikgu letakkan perkataan saya. Lepas mempengaruhi cikgu letak perkataan kawan. Okey, cuba baca dan kena pasti yang mana lagi kuat, saya ke kawan? Saya. Saya mempengaruhi kawan. Jadi saya lagi kuat. Kalau kuat maksudnya dia PUDM ke PUBB? PUDM. PUDM. Jadi dekat sini PUDM dia jisim kenderaan. PUBB dia? Jumlah daya geseran. Okey, daya geseran yang terhasil daripada kenderaan tersebut. Teknik menjawab soalan ni jangan hanya menyalin separuh jalan. Mesti salin ni sampai habis. Daya geseran yang terhasil daripada kenderaan tersebut. Nota, mesti habis. Okey, cikgu pergilah dekat sebelah ni sebab tak muat kat situ. Dia nak kita buat hubungan. Hubungan ni ada dua cara, sama ada nak gunakan jika maka ataupun semakin. Okey. Jadi kita cuba buat jika maka. Jika PUDM, kemudian kita letakkan corak. Okey, kemudian maka PUBB kita letakkan corak. Ni teknik menjawab lah. Okey, PUDM ada? Ada. Saya ni PUDM lah, jisim kenderaan. PUBB ada? Ada. Kesilapan yang biasa berlaku bila buat hubungan ni, murid tak ambil PUDM dalam kotak ni, dia pergi ambil PUDM dengan PUBB yang kat sini. Salah, sebab soalan ni adalah berkaitan penyataan dalam kotak sahaja. Okey, jadi jika jenis kenderaan, kemudian corak, maka daya geseran yang terhasil pada kenderaan tersebut, kemudian corak. Okey, sekarang ni kita nak bayangkanlah ada tiga lah konon ada tiga lah kenderaan. Kenderaan pertama, lama cikgu tak melukis. Ni motor. Kenderaan kedua, ni favourite cikgu. Ni kereta. Kenderaan ketiga, ni apa ni lori. Okey, jadi ada tiga kenderaan. Setiap kenderaan ni daya geseran akan berlaku antara apa dengan apa? Jalan raya. Dengan? Jalan raya. Dengan tayar. Sebab semua tayar ni bersentuhan dengan jalan raya. Jadi adalah daya geseran. Dan awak juga dah tengok hari tu faktor yang mempengaruhi daya geseran antaranya ialah jisim. Kalau benda tu lebih berat, lagi banyak daya geseran ke lagi sikit daya geseran?
Banyak. 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 Contoh meja lah. Kalau meja yang awak nak tolak tu ringan, dari geseran dia sikit. Kalau meja tu nak tolak tu berat, dari geserannya banyak. Jadi kat sini kita bolehlah letakkan corak. Jadi jika jisim kenderaan, betul yang jisim Okey, betul. Jika jisim kenderaan, corak kita ambil bertambah, maka daya geseran yang terhasil pada kenderaan tersebut Berkurang. Bertambah. Jika jisim kenderaan bertambah, motor, kereta, lori, jisim bertambah, daya geseran dia Bertambah. bertambah. Boleh? Dapat? Dapat. Ada soalan? Tak ada. Tak ada soalan. Dah ada jawapan, tak adalah soalan kan? Betul. Alright. Okay, tak apalah. Kita bincang macam ni lah. Alright. Jadi yang seterusnya, kalau awak dah siap ataupun belum siap ataupun nak buat kejap lagi, bila dah siap nanti hantar ke GC Cikgu tak post lagi kat GC. Tak apalah, kejap lagi cikgu post. Lagi post sekarang ni dah pukul 10.58. Okay, jadi cikgu rasa setakat ini dulu hari ni. Tak boleh lama-lama GM ni. Nanti kawan awak ada yang data dia sikit nanti habis internet dia kan. Alright. Okay, itu saja. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam. Cikgu. Bye. Bye. Terima kasih. Sama. Terima kasih cikgu. Sama. Bye. Bye.